السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk kita meneruskan pengajian kita, majlis ilmu kita. Allah memberikan kekuatan dan peluang kepada kita, memilih kita untuk berada di sini. Tidak ada lafaz dan perkataan yang paling tepat dan paling sesuai untuk kita ucapkan melainkan alhamdulillah di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung kembali berhubung dengan beberapa hadis yang memberikan motivasi dan galakkan semangat kepada kita untuk meningkatkan amal. Dan pada malam ini, tuan-tuan hadirin mukminin, kita memilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan suatu kalimah, suatu zikir, suatu ucapan yang digalakkan, disuruh, dianjurkan, bahkan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Zikir ataupun kalimah yang akan kita bincangkan pada malam ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Qais. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Qais. Kita tengok hadisnya, kemudian kita tengok sedikit syarahan kepada hadis yang kita baca pada malam ini, insya-Allah taala. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Qais, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada dia suatu perkataan yang sangat besar maknanya. Nabi sebut, ya Abdullah, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah ibn Qais. Nabi panggil dia, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah ibn Qais, mahukah engkau, ala adulluka, mahukah engkau aku beritahu, aku tunjukkan kepada engkau, ala kanzin, tentang suatu khanzin. Kanzin ni khazanah, perbendaharaan, harta. Nabi kata, mahukah engkau aku ajar, aku tunjukkan, aku beritahu suatu harta daripada min kunuzil jannah, daripada harta-harta syurga. Sebab itu kata para ulama, perkataan yang Nabi nak ajar kepada Abdullah bin Qais ini merupakan perkataan yang disebut oleh Nabi sebagai
harta daripada harta syurga. Maksud yang disyarahkan oleh para ulama, kanzun min kunuz, artinya suatu amalan yang sangat hebat ganjarannya di sisi Allah, sehingga dikatakan inilah salah satu daripada harta perbendaharaan, suatu khazanah, simpanan yang sangat hebat daripada banyak simpanan di dalam syurga. Nabi tanya kepada Abdullah bin Qais ni, kau nak tahu tak? Yang mana jika engkau baca, dia memberikan kepada engkau suatu simpanan, suatu harta yang engkau akan ambilnya di dalam syurga. Faqultu bala ya Rasulullah. Maka aku menjawab, bala, nak, sudah pasti aku ingin untuk mendengarnya daripada engkau, wahai Rasulullah. Aku ingin mengetahui apakah itu yang dikatakan harta, simpanan. Tuan-tuan, kita sebagai manusia memang ada keinginan. Naluri kita, tabiat kita, fitrah kita, kita suka kepada wang, kita suka kepada harta, apatah lagi untuk dijadikan simpanan. Kan, sebab itu Nabi nak bagi tahu dekat Abdullah bin Qais, yang engkau akan dengar ini bukannya simpanan dunia, bukannya harta dunia, tetapi simpanan khazanah yang kekal dan akan diberi kepada engkau di dalam syurga nanti. Ini lebih besar daripada apa yang kau dapat di dunia ni, lebih hebat daripada apa yang kau tengok di dunia ini. Bukan duit, bukan wang, bukan harta, bukan emas, bukannya khazanah dunia, tetapi yang aku nak bagi ini khazanah akhirat. Apa yang aku nak bagi ni harta akhirat. Kata Abdullah bin Qais, faqultu bala ya Rasulullah, aku nak dengar, aku nak ambil. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, jika engkau inginkan khazanah akhirat, jika engkau inginkan simpanan di dalam syurga, jika engkau ingin mendapatkan harta di dalam syurga, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, perkataan yang selalu kita ulang, kita sebut, kita ucap, yang menjadi zikir harian kita, sebenarnya disebut oleh Nabi sebagai harta daripada harta syurga. Makna kepada la haula wala quwwata illa billah itu sendiri maknanya sudah besar, apatah lagi fadilatnya. Maksudnya, kalau kita baca, kita amalkan dalam hidup kita, kita zikir dengan la haula wala ini, setiap daripada sebutan itu, setiap daripada ucapan itu, setiap daripada lafaz yang kita ulang baca itu, tersimpan untuk kita harta di dalam syurga. Berapa banyak yang kita baca, berapa banyak yang kita ulang, berapa banyak yang kita sebut, tersimpan di dalam syurga. Maksudnya, bila kita masuk ke dalam syurga, kita akan meraih dan melihat apa yang kita sebut di dunia. Bahkan kata para ulama, ini juga merupakan salah satu daripada pintu jalan penyebab untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga. Sebab tuan-tuan, tak mungkin satu orang boleh mendapatkan harta syurga tanpa dia masuk ke dalam syurga. Dapat tak? Nampak tak? Untuk seseorang itu mendapat kanzun min kunuzil jannah, untuk seseorang itu mendapat harta syurga, dia kena masuk ke dalam syurga.
Seakan-akan Nabi SAW nak menyatakan apa? Sesiapa yang memperbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah, sudah ada tempat dia di dalam syurga. Sebab apa tidak? Sebab apa kita kata ada tempat dia dalam syurga? Kerana ada harta dia dalam syurga. Untuk diberikan harta itu, untuk Allah menganugerahkan harta itu, tentulah Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Tak mungkin satu orang yang berada dalam neraka dia boleh dapat harta syurga. Untuk memperolehi harta syurga, dia kena masuk ke dalam syurga. Orang yang membaca la haula wala quwwata illa billah, dia sedang membuka pintu syurga. Itu kita akan tengok dalam hadis nanti. Yang Nabi kata, mahukah aku tunjuk kepada engkau satu pintu daripada pintu-pintu syurga? Sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Nabi kata, la haula wala quwwata illa billah. Itu dia tuan-tuan. Ini baru sedikit daripada hadis-hadis yang kita akan baca, kelebihan, keistimewaan, kurniaan Allah kepada manusia yang menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Okey. Sekarang kita tengok maksud dia dulu. Maksud apa yang disebut dengan la haula wala quwwata illa billah yang kita baca dalam hadis tadi. Okey. Sebahagian sahabat di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok terjemahan la haula wala quwwata illa billah ni, kita tengok terjemahan yang ada dalam buku-buku ataupun terjemahan yang selalu disebut. Apa maksud la haula wala quwwata illa billah? La haula wala maksudnya la tiada. Haula, kita tengok dalam terjemahan selalu orang terjemah tiada daya upaya. Wala quwwah, la haula wala quwwah, tak ada daya upaya, tak ada kemampuan, tak ada kebolehan. Wala quwwah, dan tak ada kekuatan. Maksudnya segala keupayaan kita, kemampuan kita, kekuatan kita dengan izin daripada Allah. Itu maksud la haula wala quwwata illa billah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, yang dikatakan la haula, apa dia? Maksudnya tak ada upaya, tak ada kekuatan, tak ada kemampuan. Apa dia? Tak ada kemampuan apa? Benda tu macam tergantung. Apa yang tak ada kemampuan tu? Apa yang kata tak ada upaya, tak ada apa? Kekuatan lah. Apa dia? Kata dia, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatihi. Dia, kalau tuan-tuan boleh tengok perkataan tu, dipotong kepada dua bahagian. La haula wala quwwata illa billah tu dipotong kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama la haula. Bahagian yang kedua wala quwwah. Tak ada daya upaya, tak ada kemampuan. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua wala quwwah. Tak ada kekuatan. Kita nampak lebih kurang macam nak sama. Lebih kurang macam tak ada beza. Tapi bila kita tengok huraian ataupun tengok syarah yang disebut oleh para ulama, mereka bahagi kepada dua dengan maksud yang berbeza. Bahagian yang pertama, kita tengok bahagian yang pertama, la haula, maksudnya apa? Kita mengaku di hadapan Allah, kita mengaku kepada diri kita, kita menyebut kepada diri kita, apa dia? Kita tak akan mampu untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan penjagaan daripada Allah. Maksudnya
La haula wala quwwata illa billah ini suatu pengakuan daripada manusia bahawa segala tindak tanduk dia dalam kehidupan ini, segala pekerjaan dia yang dia buat dalam kehidupan ini adalah dengan izin daripada Allah. Tak ada satu benda yang kita boleh buat, hatta nak bercakap, nak mari ke masjid, nak menunaikan salat, semua itu kita tak akan mampu buat melainkan dengan keizinan yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok berapa ramai orang yang merancang suatu benda tak jadi seperti yang dia rancang, atau jadi sebaliknya. Dan berapa banyak yang kita tengok dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita, dengan segala apa yang kita usahakan, hanya dengan satu dua ujian telah menggagalkan semua benda tu. Kehidupan kita rasa kita hebat. Sekarang kita tengok musibah yang berlaku ini benar-benar mengajar kita bahawa tidak ada sesuatu perancangan pun yang boleh mengatasi kehendak Allah. Allah Ta'ala dengan satu penyakit sahaja telah mengubah cara hidup manusia, telah menukar segala perancangan manusia, telah pun menjadikan manusia itu bertukar daripada perkara yang biasa dia buat kepada perkara yang tak biasa dia buat, daripada perkara yang tak biasa dia buat jadi perkara yang biasa. Kita telah berpusing 360 darjah daripada kehidupan asal kita. Dan banyak benda yang kita buat hari ini di luar daripada jangkaan kita. Sebab itu la haula wala quwwata illa billah ini mengajar kita untuk tidak sombong, tidak takabur dengan kelebihan yang kita ada. Semua daripada kita ni, termasuk saya yang bercakap ini, tidak akan boleh bercakap, tidak akan boleh buat sesuatu melainkan dengan izin Allah. Sebab itu zikir ini kita baca antaranya semasa muazzin melaungkan kalimah hayya 'alas salah. Tadi pun kita baca masa kita jawab azan. Apa yang kita baca? Ada orang tanya apa hukum jawab azan? Jawab azan hukum dia sunat. Siapa yang tak jawab tak berdosa lah, sebab hukum dia sunat. Yang tu dulu bagi clear. Soalan pertama dia tanya jawab azan ni wajib ke sunat? Jawapan dia sunat. Soalan kedua orang tanya boleh tak bercakap semasa azan ni? Kita disunahkan untuk jawab tapi tak dilarang untuk bercakap. Ada tak hadis yang kata siapa bercakap ketika azan ni jenazah dia jadi berat? Hadis tu palsu, tak benar. Tetapi bukanlah maksud kita tak hormat azan. Bila azan kita berhenti, kita jawablah, ataupun kita boleh juga continue kerja kita, tapi yang pentingnya kita jawab. Maksudnya sambil tuan-tuan duk buat kerja, tuan-tuan jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil duk buat kerja, sambil duk masak ke, sambil duk buat apa ke, yang penting jawab. Bukan berhenti berdiri kerah lagu-lagu negaraku, itu cerita lain. Negaraku bila kita dengar kita kena berhenti, yang tu protokol negara, itu cerita lain. Yang ni dari sudut hukumnya boleh saja kita jawab, kita buat kerja kita, tak ada masalah. Dia kata lagi kalau kita bercakap ditukar kepala kita jadi kepala apa ke, banyaklah orang sebut dengan orang duk gempak tu, tapi kebanyakannya hadisnya tidak sahih. Hatta Nabi SAW kalau kita tengok ada riwayat apabila azan Nabi sebut, Nabi cakap masa azan, Nabi kata bila azan ni, tengah duk azan ni, syaitan lari. Explanation itu ketika azan. Dapat tak? Ada orang tanya boleh bercakap tak ketika makan? Kita kata memang Nabi bercakap ketika makan. Apa contoh dia? Orang hidang mai dekat Nabi cuka. Bukan cuka kita ni, cuka Arab tu lah yang dia makan tu, makanan dia tu cuka makan tu, bukan cuka yang kita duk masak ni. Cuka makanan. Orang hidang dekat Nabi, sambil Nabi makan, Nabi kata apa? Sebaik-baik makanan cuka. Explanation, penerangan itu, pujian itu Nabi lafaz ketika dia tengah makan. Dapat tak? So saya nak ceritanya jawab azan.
apabila sampai pada kalimah hayya 'alas salah, oi mai semayang, hayya 'alas salah, mai semayang. Semayang tu apa? Ketaatan. Semayang itu perintah. Kita tak jawab hayya 'alas salah. Kita tak jawab hayya 'alas salah, tapi kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Apabila muazzin panggil kita mari, muazzin ajak kita mari, seru nida, mai, kita kata kita tak akan boleh datang melainkan dengan izin Allah. Kita sangka sakit tak boleh pergi, tapi hari tu sihat, pasal apa tak boleh mai juga? Hari tu semua sihat, tapi pasal apa tak boleh mai? Pasal masjid tutup. Itulah baru tahu. Kadang-kadang kita ni berasa hebat tau. Berasa kata kita tak bergantung kepada Allah. Semua benda yang kita buat ni di atas kepandaian kita. Kerja yang kita buat ni menjadi kerana kita pandai, kerana kita hebat, kerana kita tu ada ilmu. Tak. Jangan jadi Qarun. Jangan jadi Qarun. Pasal apa Tuhan benam Qarun dalam tanah? Tuan-tuan baca dalam Quran, apa sebab Allah Ta'ala benam Qarun dalam tanah? Sebab perkataan dia sebut apa? Harta yang aku miliki daripada ilmu dan usaha yang aku buat. Tuhan marah tentang perkataan tu. Dia sebut ni Quran yang rakam perkataan Qarun. Qarun sebut, banyak yang tak nama Qarun tapi perangai macam Qarun. Ini yang kita buat ni, kita lah di atas semangat kita, di atas kebolehan kita. Saya nak cerita satu cerita. Manusia ni dia boleh rancang. Dia boleh rancang, tapi hakikatnya Allah. Ada satu orang besar buat kenduri lah. Buat kenduri. Cerita ni cerita benar. Cerita ni dikongsi oleh sahabat saya yang hadir kenduri tu. Orang besar ni perfectionist. Apa maksud dia? Sangat mementingkan kesempurnaan. Dia tak boleh, dia satu manusia perfectionist, perfect. Dia tak boleh ada kekurangan. Tapi dalam dia manusia dengan sistem ni, dia rasa dia boleh kontrol, dia rasa dia boleh buat. Pasal tu kita tengok doktor-doktor yang hebat pun, walaupun dengan kecanggihan sistem teknologi perubatan, dia akan kata insya-Allah, macam mana doktor kita boleh buat, ada persentage nak boleh berjaya, insya-Allah. Kerana dia tahu hakikat. Sebab itu ada saya baca satu pediatrician di Kelantan. Saya baca bagus tulisan dia. Pediatrician di Kelantan, di Hospital Raja Perempuan Zainab, pakar kanak-kanak. Dia pakar. Dia kata satu kes budak itu telah mengajar dia tentang erti bahawa Tuhan itu menguasai segala-galanya. Doktor ni, dia cerita apabila masuk patient, daripada cerita dia tu lah, semua doktor akan buat benda yang sama. Apabila masuk patient, kita akan diagnose dia sakit apa. Masuk patient, kita akan diagnose dia sakit apa, untuk kita on treatment. Kita tak boleh on treatment, kita tak boleh start rawatan kerana kita tak tahu dia penyakit apa. Sebab itu dia buat ujian air kencing, ujian darah, ujian x-ray, nak tengok paru-paru tu ada kuman ke tak ada kuman, dalam air kencing tu ada kuman ke tak ada kuman, dalam darah tu ada kuman ke tak ada kuman. Kuman pula nak kena check pula virus ke. Kalau virus tak pakai antibiotik, kalau bakteria baru pakai antibiotik, kalau virus pakai antiviral. Maksudnya diagnose, kita nak kenal pasti penyakit apa. Budak ni masuk dengan satu penyakit yang tak tahu.
Tak tahu penyakit apa? Okey. Saya ringkaskan cerita lah. Saya ringkas. Saya baca menarik cerita ni. Tapi bila kita tahu hakikat insan, manusia, akhirnya dia balik kepada Tuhan lah yang mengetahui segala-galanya. Bila budak tu masuk, pediatrician ni kata, kesemua prosedur yang perlu untuk check, trace apa punca penyakit telah dibuat. Termasuklah yang paling orang Melayu takut sekali, tu pun banyak mitos. Ambil ayak tulang belakang. Macam-macam, lumpuh lah, apalah. Kita kata ni graduate mana? Pasal dia tanya, boleh nak ambil ayak tulang belakang? Tok, tak boleh, satgi lumpuh. Kita tanya, tok ni pakar apa? Itu orang duk abang. Orang kita lagu tu, dia orang lagi dia percaya pada doktor. Tujuan dia ambil ayak tulang belakang tu untuk apa? Untuk nak tahu penyakit tu. Bila kita tak bagi, kita refuse, dia tak akan tahu penyakit. Banyak cara nak tahu penyakit ni. Dia kata, pendek cerita, kesemua prosedur yang perlu untuk trace penyakit supaya kita dapat the right treatment yang tepat untuk kita solve the problem telah dibuat. CT scan lah, apa scan, semua tak jumpa. Tuan-tuan suggest apa dia? Dia kata bincang dengan pakar-pakar di Kuala Lumpur apa semua. Apa suggestion lagi? Apa macam mana kita nak tahu lagi? Semua buat dah. Ni cucuk ni sampai duk sembang dengan mak budak tu, cucuk tak tahu berapa cucuk dah. Duk sebut, duk bilang cucuk. Try antibiotik ni, on antibiotik ni, tak mau jalan. Tak mau lega. Last sekali saya pendekkan cerita. Terus lompat pada kesimpulan, lega ke diri. Lega dengan sendirinya. Doktor tu kata, lepas dah lama berbulan-bulan duk nak trace, nak cari try macam-macam, budak tu pun naik lembek, lalas sekali dia recover, sembuh dengan sendirinya. Tengok dia dapat tahu macam mana. Kata dah mula recover, berat balik bertambah, lalu makan nampak sihat, keluar. Dan doktor kata keluar daripada hari itu tak main dah. Dia tutup dia punya coretan itu dengan dia kata apa? Ini mengajar dia sebagai seorang pakar perubatan bahawa bagaimanapun kehebatan teknologi, kepandaian ilmu yang kita ada, kita sebagai insan akan ada di sana batasan yang kita tak boleh langkau, kerana akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Tak tahu. Dan memang kita dengar berapa banyak penyakit misteri yang bukan doktor tak pandai, tapi tak tahu. Bukan misteri tu maksud santau apa tu, bukan maksud hantu tu, maksud penyakit memang tak boleh trace. Tetapi orang beriman, manusia yang muslim, mukmin, dia tak pelik. Kenapa? Kerana dia tahu di atas orang yang berilmu akan ada yang lebih berilmu. Di atas kepandaian seseorang ada orang yang lebih pandai dan lebih hebat, dan tidak ada yang maha hebat dan maha mengetahui melainkan Allah Jalla wa Ala. Maka kita akan tunduk walaupun gelaran kita apa gelaran pun. Doktor kalau pandai sikit dia panggil mister, kan? Habis sangat kita mungkin datuk ke syekh ke apa setengah tu IR apa bala belakang depan, nak pi ke nama tu sejam sebut gelaran saja. IR, SR, TR, K apa semua tu, semua tu ada label tu, ada dia punya maksud tu. Tetapi hakikat manusia macam lah, berpuluh-puluh pakar perubatan, beratus-ratus saintis duk kaji macam mana. Pasal apa tak boleh jumpa? Dia kata pasal kuman ni mutation. Dia berubah, kuman tu berubah. Dia cerdik.
Bila kita buat ubat macam ni, boleh cover untuk jenis ni, tapi tak boleh cover bila dia bentuk yang tu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tuan-tuan, dalam dunia duk kaji kuman, dalam dunia duk kaji penyakit dengan macam-macam teknologi, mereka orang Melayu duk pergi cari batu ababil. Aduh, saya bagi tadi orang hantar batu ababil, satu pameran di Kelantan kot, dia kata kononnya batu ni batu yang dibawa oleh burung ababil untuk Tengalung Abrahah. Dia telah dijumpai batu tu. So what? Dak, kalau betul lah ada batu ababil tu, nak buat apa? Tengalung dia. Batu tu kalau kita tengok, dia sebut apa? Daripada neraka. Yang kita nak pergi duk celapak pergi dekat batu neraka tu buat apa? Hang nak masuk neraka ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia lalu di satu tempat di mana Allah Taala menurunkan bala pada kaum Thamud. Baca tak cerita tu? Di mana Allah Taala apa? Menurunkan bala. Nabi kata apa? Sehingga para ulama buat satu bab, tidak boleh kita duduk pada tempat yang pernah diturunkan bala. Nabi kata sat lagi kita akan lalu di tempat di mana Allah Ta'ala musnahkan kaum Thamud, jangan siapa pergi duk minum air di situ, jangan siapa duk pergi buat apa-apa tahu tu, jangan siapa pergi duk berhenti, jalan. Kata sahabat, bila Nabi lalu di tempat yang turun bala, bila Nabi lintah tempat yang turun bala pada umat-umat dahulu, Nabi akan bergerak lebih cepat, kerana Nabi tak suka duduk lama-lama di tempat yang Tuhan pernah menurunkan marah dia. Tiba-tiba mai batu untuk menjahanamkan tentera Abrahah. Kita pergi duk tengok, pergi duk nak tangkap gambar, pergi duk nak cium, duk pergi ambil berkat apa? Batu neraka. Dan lagi satu tuan-tuan, batu mana, batu hitam mana pergi boleh ambil taman. Satu ustaz dia kongsi satu hadis riwayat Bukhari. Menarik hadis tu. Saya tadi nak main dan tengok sambil duduk tunggu makanan tu dan tengok baca sikit. Saya bagus hadis tu. Hadis Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cerita apa? Cerita pokok Bai'atul Ridwan. Satu orang nama Sa'id Ibnul Musayyib. Siapa dia? Sa'id Ibnul Musayyib ni siapa dia? Sa'id Ibnul Musayyib ni tabi'in, anak murid sahabat. Anak murid sahabat. Dia menantu Abu Hurairah. Dia tak ada jumpa Nabi. Dia mengaji dengan anak murid Nabi, sahabat. Dia kata Pak dia sahabat. Depa main habaq dekat dia. Depa main habaq dekat dia. Tuan-tuan dengar elok-elok cerita ni. Depa jumpa pokok Bai'atul Ridwan. Pokok di mana Nabi bai'ah. Tahu Sa'id kata apa? Sa'id kata, Pak aku sahabat dan pak aku ada masa Nabi bai'ah tu. Cuma dalam hadis tu kata apa? Sahabat ni lupa dah tang mana pokok tu. Manusia yang ada pada masa tu, manusia yang menyaksikan kejadian itu, manusia yang bersama dengan Nabi masa kejadian itu, tak tahu dah tang mana. Lupa pokok mana dulu kita bai'ah, yang mana satu tak tahu. Menunjukkan mereka tak concern sangat pokok apa tau. Mereka tak peduli sangat pokok apa. Kita yang duk pergi celapak pokok apa. Lepas tu tahu Sa'id kata apa? Sa'id Ibnul Musayyib kata apa? Kalau sahabat yang ada masa kejadian tu, yang bai'ah dengan Nabi pun tak tahu dah pokok mana, mai hampa hujung-hujung ni boleh pitau, sakan. Bahasa saya sakan, orang boleh. Yang duduk masa tu tak tahu. Mereka pun tanya, hang tahu? Tak tahu. Hang ingat lagi tahu mana? Tak tahu. Mai ujung-ujung dia masa tu pun tak ada.
Tak tahu. Saya tahu. Kita pun tengok atas bawah. Pening. Tak ketum. Dia. Tuan-tuan, ni yang kompong ni, yang batu celapak pergi duduk tengok. Alam Tarakai baca benda. Demam masyarakat kita. Saya tak tahu, ini semua duduk sembang dengan bini mungkin kesan PKP ni. Dulu masa PKP, kawan duk hantar mesej. Dia kata lama lagi nak PKP. Awak, aku duk bercakap dengan Din lah. Oh. Tu dia tuan-tuan. Pasal tu lah ni kuih keluar pelik-pelik. Keluar pelik-pelik. Depa duk kata lepas ni tunggu tengok. Tongkat Musa semua akan keluar balik. Ular Firaun pun tahu jumpa di Batu Pahat. Batu Pahat nampaklah macam korang sikit orang pi. Kita boleh pi cadang. Cuh hangpa pi habaq ni satu ular ni. Ular bukan ular Firaun, tapi ular ni asal dia ular Firaun. Saya ingat tuan-tuan, pecah Batu Pahat orang pi. Nak tengok ular, anak ular Firaun. Beza tang mana? Dia punya batang hidung tu nak macam batang hidung Firaun lagi. Murung pi, orang lah boleh percaya. Hadirin mukminin, la haula wala. Sebab itu saya nak cerita tadi yang perfectionist ni. Tak habis lagi cerita kita ni, perfectionist ni. Cerita kawan tu menarik. Cerita betul. Dia kata kawan ni semua mau perfect, semua mau elok. Kenduri orang besar-besar, dia bukan boleh macam kenduri kita pergi kampung. Ada orang kerusi ni? Tak ada. Ambil lagu tu. Jenis kerusi nombor 13 di tepi, kerusi berapa orang duduk, ada pelekat nama. Dia panggil 2 orang, jangan duk bawa 3. Duduk di luar kawan tu. Ada siapa mai tak tahu protokol kan. Bawa mai 3 orang duk tercengok kawan tu. Dia ambil kerusi ni boleh? Jangan duk buat tak ketahuan. So tuan-tuan, apa dia jadi? Canggih lah, canggih. Memang susun elok apa semua. Bawa kad dia akan tekan okey, nombor 32, meja 32. Canggih. Dia pun kata, tengok sistem semua okey, semua perfect. Apa jadi tuan-tuan? Malam kenduri, kejadian tu, hang komputer blackout, tekan tak naik. Satu dewan jenuh tu. Nombor berapa? 30. Jenuh tu. Cari mana 30? Tu dia punya queue, nala punya queue. Duk tunggu nak masuk. Nak kena pihan. Tu dia tuan-tuan. Baru sikit komputer jam. Nak kena duk print handout, nak kena duk print kertas. Tu dia duk pusing berpeluh ni. Kan? Pusing yang depan. Mai kawan tu nombor 20. Mai kawan ni nombor 100. Tu dia nak kena buka. Pasal tu tuan-tuan, pandai lagu mana pun, sakan lagu mana pun, sebutlah hujung tu. Sebut sikit, bukannya nak patah lidah, bukan nak tabik gusi pun. InsyaAllah. Macam mana ustaz? Boleh? InsyaAllah. Ada nak boleh? Ada nak berjaya? La haula wala quwwata illa. Sebut, sandar, lapik, patah balik ke Allah Ta'ala. Pasal akhirnya dia nak menentu. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang berahmati oleh Allah. Kita sambung balik apa yang disebut oleh para ulama tadi. Kata para ulama, la haula dengan maksud apa? La haula dengan maksud tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan penjagaan Allah. Maksudnya tuan-tuan, kita yang boleh terselamat daripada terjatuh ke dalam maksiat ni bukan kerana iman kita kuat sangat pun, bukan kerana ilmu kita hebat pun, bukan kerana kita tu makam tinggi pun, tapi kerana Allah yang pelihara, Allah yang jaga, Allah lindung. Sebab itu kita mengakulah, kan? Adakah sama kita di hadapan dengan kita di belakang? Adakah sama sikap kita di hadapan manusia dengan di belakang manusia? Di khalayak ramai dengan ketika bersendirian, adakah sama? Pasal itu kadang-kadang kita duk berasa macam duk berasa macam boleh jaga. Tapi cuba tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi satu tempat orang tak kenal kita sikit, kan? Pergi satu tempat orang tak kenal sikit, ataupun
Mai satu, dua, tiga ujian kan, mai duit sikit ke apa, mula nak kelam mata, mula nak akal jenuh, mula nak tunjuk honor. Pasal tu kita bila keluar daripada rumah, bismillah, kita kata dengan nama Allah. La haula wala, kan kita baca kan masa kita bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tadi tuan-tuan saya mai daripada Kangak, tuan-tuan mai pada Arau, ada mai pada Matayak, kata mai. Alhamdulillah sampai. Dan kita pun duk dengar ramai orang mati ni, dia sedang dalam perjalanan pi ke satu tempat. Betul tak? Dia tu mati aksiden, dia nak pi ke Lokstang. Dia ni mati. Maksudnya manusia ni, dia keluar daripada rumah dia dengan satu tujuan, dengan ada matlamat dia. Tapi tuan-tuan, yang hebat sendiri pun tak boleh confirm dia sampai ke tak. Pasal tu Nabi kata masa kita nak keluar daripada rumah, la haula wala, kita boleh bawa kereta elok, kita bawa cermat dah, mai lori langgar kita. Bukan salah kita, salah orang. Azan tak? Masuk. Tak azan lagi, dah azan sat. Sekali kita sambung balik sikit tentang kelebihan la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Kita sambung sikit lagi tuan. La haula tadi maksudnya kita tak ada kekuatan untuk elak daripada melakukan maksiat. Tidak selamat kita daripada maksiat kepada Allah, melainkan dengan perlindungan dan penjagaan Allah juga. Sebab itu bila kita terselamat, terlindung dan terjaga daripada buat sesuatu maksiat, kita kata alhamdulillah, Allah pelihara kita. Kan? Kadang-kadang balak pun Allah yang jaga. Ramai orang terkena penyakit, orang ramai terkena tipu, orang ramai terkena, tapi kita tak terkena. Kita pun kadang-kadang heran, pasal apa yang aku tak terkena? Walau aku duduk sekali dengan mereka. Kadang-kadang kita main tertanya-tanya dalam diri kita, pasal apa yang lain semua pakat terkena, aku ada dalam majlis tu, aku ada pada masa tu, aku duduk sekali dengan mereka, yang aku pergi selamat. La haula wala quwwata illa billah. Bukan kerana hang, tapi kerana Allah nak selamat. Pasal tu kadang-kadang kita tengok satu kapal terbang jatuh, ada 2-3 orang selamat. Satu aksiden mati 4-5 orang, ada yang 2-3 orang selamat. Pasal apa yang tu selamat? Kadang-kadang lagi pelik, yang duduk depan selamat, yang belakang pergi mati. Yang tak patut mati, mati. Yang patut mati, tak mati. La haula wala quwwata illa. Kan? Kena Allah pelihara kita dalam masa, Allah lahirkan kita dalam suasana keluarga yang baik, yang beriman, di kampung yang tak ada kejahatan. Allah pelihara kita. Allah angkat kita letak daripada duduk satu tempat yang tak elok, Allah angkat kita mai duduk tempat ni. Kita jadi alhamdulillah lah boleh duduk tang ni. Kalau aku duduk tempat lama, aku pun tak tahu aku nak jadi apa. Banyak kejadian yang berlaku dalam hidup kita bukan kerana kita nak pun kadang-kadang, dan kita pun tak sangka, tapi oleh kerana kita duk sebut la haula wala, Allah tolong. Pasal itu Nabi pesan kepada Muaz, lepas daripada semayang, nanti next kuliah kita bincang bab tu, tapi kita sebut sikit. Nabi kata lepas semayang, la tada'an, kau jangan tinggal walaupun sekali. Lepas daripada salat, lepas daripada bagi salam, sekali jangan tinggal. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau kena tolong aku. Kita kata ke Allah, ya Allah, a'ini, kau kena tolong aku ya Allah. Tolong apa? Tolong ajar aku macam mana nak bersyukur. Tolong ajar aku macam mana nak taat pada engkau. Tolong bantu aku macam mana aku nak buat ibadat bagi elok. Kita jangan kata kita sihat boleh semayang. Berapa ramai orang yang sihat tak semayang. Orang sakit lebih kuat semayang. Berapa ramai orang dekat tak boleh main masjid. Berapa ramai orang yang berjiran dengan masjid, pintunya menghadap pintu masjid, tapi tak terbuka hati dia untuk main. Orang yang jauh. Pasal tu ada sahabat dengar kat Nabi mereka nak beli tanah tepi masjid. Nabi kata tak payah, duduk tempat asal. Awak hampa berjalan jauh mai,
pahala besar. Kita cari rumah dekat masjid ni, tapi yang tu sampingan saja. Berapa ramai orang yang duduk tepi masjid tak mai pun. Tuan-tuan sendiri jadi saksi. Kadang-kadang yang mana halatah mai. Macam tu juga mengaji. Ada orang mai balik, ada orang mai dengar. Bukan semua mai dengar, bukan semua orang mai. Pilihan Allah. Bukan semua orang ada duit boleh pergi Mekah. Bukan semua orang tak ada duit tak boleh pergi. Berapa ramai yang saya dengar tak ada rancangan, tak tahu boleh rezeki, dapat panggilan, boleh pergi. Yang berpuluh kali dah duk memohon rayuan, tak boleh-boleh pergi. La haula wala quwwata illa dengan semuanya daya upaya Tuhan. Berapa ramai ni macam pilihan raya itu lagi kalut. Berapa ramai tak sangka boleh menang, pergi menang. Tu dia yang jadi caca merbol. Saya pun tak tahu boleh menang, tahu menang. Duk ingat kalah. La haula wala. Yang duk ingat menang tak tahu pergi kalah. La haula wala quwwata illa billah. Yang tak cerdik boleh menang, yang cerdik boleh kalah, macam-macam kan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang pelik tau. Orang ada manusia yang Tuhan bagi dekat dia golden touch. Dia ni kita naik dengki. Buat apa jadi? Tuan-tuan kalau perhati manusia ni, kadang-kadang kita tengok anak-anak kita pun kan, ada anak yang bukan mengaji sangat pun, tapi menjadi. Macam tu kadang-kadang kita tengok orang berniaga tak tahu mana, tapi jadi. Dia buat apa jadi? Menega jadi, kerja jadi, apa pun jadi ya. Golden touch, sentuhan emas. Kan? Setengah orang bagi model menega lingkup, kerja makan gaji lingkup, apa semua lingkup. Hang ni memang muka lingkup duduk sengap tu lah. Ada orang bagi benda rosak, benda jahanam bagi dekat dia elok. Ada orang bagi benda elok jahanam. Dalam hidup ni kalau kita boleh faham hakikat kepada maksud la haula wala quwwah illa billah, kita akan jadi manusia yang tawaduk, manusia yang akan takut kepada Allah kerana dia boleh rentak dan dia boleh cabut. Dia boleh cabut bila-bila masa. Sehat dia boleh ambil bila-bila masa. Sebab apa tuan-tuan? Yang sakit pun dia, yang sehat pun dia, yang senang pun dia, yang susah pun dia. Kalau kawan tu boleh sehat, kawan tu boleh sakit. Hang yang sakit, hang pun boleh sehat. La haula wala. Pasal itu kata para ulama, di antara waktu dan detik yang kita digalakkan untuk membaca adalah ketika kita ziarah orang sakit. Di ziarah orang sakit ni seperti mana ditanya kepada para ulama, Syekh Abdullah Al-Jibrin, orang tanya dekat dia, sebahagian orang apabila ziarah az-zairin al-marid, dinasihatkan bila kita pergi tengok orang sakit. Ni tuan-tuan boleh amal. Pergi tengok orang sakit, kita pesan pada yang sakit itu, yang diuji itu, kau banyakkan sebut ikthar, kau banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Orang tanya dekat Syekh Abdullah Ibn Jibrin, bolehkah amalan ni kita pegang? Kata beliau, dia kata apa? Dia kata boleh diamalkan dan sangat bagus untuk kita menasihati orang yang sakit memperbanyakkan. Kerana apa? Kerana ada riwayat yang menyebut daripada Tirmizi, riwayat Tirmizi, sesiapa yang menyebut la haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih. Siapa yang baca la haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, ataupun kalau tuan-tuan baca la haula wala quwwata illa billah pun cukup. Apakah kelebihannya? Kasyafallah, Allah akan singkap daripadanya 70 pintu kesusahan. Yang paling rendah miskin, daripada makhul, daripada riwayat makhul, daripada qala makhul, berkata makhul, dia kata siapa yang baca la haula wala 70 masalah akan diangkat.
70 masalah akan diangkat. Itu antara yang disebut oleh para ulama. Okey. Kelebihan sebagai semangat lagi untuk kita baca la haula wala quwata illa billah ni apa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi hadis ini sebahagian ulama mengatakan hadis ni dhaif, tapi dari sudut fadilat kita boleh amal lah. Sebab hadis ni memang ada dalam hadis sahih. Amalan ni memang ada dalam hadis sahih, cuma kita nak tambah kelebihan. Dia panggil fadail a'mal. Kelebihan amalan ni boleh kita amal, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, Nabi pada malam Isra wal Mi'raj, marra ala Ibrahim, dia jalan melintasi Nabi Ibrahim. Faqala man ma'aka ya Jibril, siapa yang bersama dengan engkau itu Jibril? Nabi Ibrahim tanya. Nabi Ibrahim tanya, siapa dengan engkau tu Jibril? Qala, jawab Jibril, hadha Muhammad, yang bersama dengan aku ni Muhammad. Faqala lahu Ibrahim, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah. Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi Muhammad, mur, kau pesanlah pada umat engkau, ajar mereka supaya banyak menyebut ghiras yang akan jadi tanaman. Ghiras ni gharsun, akan jadi tanaman syurga. Nabi Ibrahim kata, kau ajar umat engkau satu kalimah, satu perkataan, yang perkataan itu adalah tanaman syurga, yang mereka akan tuai apabila mereka masuk dalam syurga nanti. Kata Nabi Ibrahim, fa inna turbataha tayyibah, tanah syurga itu sangat baik. Ardaha wasi'ah, luas yang tidak terkata. Wa ma ghirasul jannah, apakah perkataan itu? Qal, jawab Nabi Ibrahim, la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad. Itu antara kelebihan la haula wala quwwata illa billah. Selain daripada apa dia? Kunzun, khazanah, harta syurga. Dan yang terakhir yang boleh kita ambil pada malam ini, la haula wala quwwata illa billah, ini merupakan wasiat yang dipesan, ditekankan oleh Nabi kepada sahabat dia yang dia cinta supaya jangan buat. Kita nak pesan kat orang yang kita cinta, tuan-tuan, wasiat ni, wasiat benda yang penting saja. Satu orang nak meninggal dunia, dia nak wasiat benda yang besar saja. Dia takkan cakap benda-benda kecil. Tak ada lagi orang mati pesan, ni aku nak pesan kat hampa, jangan lupa juris pokok bunga, jangan lupa bagi makan kucing, jangan lupa buang tek-tek burung ni. Tak ada orang nak mati pergi pesan lagu tu. Macam orang nak pergi, tuan-tuan, orang yang nak pergi mana-mana, Mekah ke apa dia pesan? Jangan lupa semayang nah, duk elok-elok, baca Quran bagi banyak, doa bagi banyak. Dia pesan-pesan besar. Tak ada pula dia pesan ni, dia nak pergi Mekah, dia pesan apa? Dia tanpa jangan lupa nak tutup lampu, ataupun jangan lupa nak makan roti canai. Dia tak pesan. Wasiat ni benda besar. Apa dia wasiat Nabi? Nabi kata apa? An Abi Dzarrin. Abu Dzar ni sahabat yang Nabi sayang dekat dia. Nabi cukup sayang dekat Abu Dzar. Sebab tu satu hari Abu Dzar mai dekat Nabi, dia minta jawatan. Abu Dzar mai dekat Nabi, dia minta jawatan. Pasal apa? Dia nak contribute, dia nak bagi sumbangan lah. Dia kata, ya Rasulullah, bagi aku apa-apa tugas, aku nak buat kerja untuk Islam. Nabi kata apa? Nabi kata, Abu Dzar, aku sayang dekat hang macam aku sayang dekat diri aku. Tu perkataan Nabi tu. Aku sayang dekat hang Abu Dzar macam mana aku sayang diri aku. Aku tak bagi jawatan bukan kerana aku tak suka, bukan kerana aku benci. Innaha amanah khizyun wa nadamah. Aku sayanglah aku tak bagi. Kita, tuan-tuan, bila kita larang anak kita, kita tak bagi sesuatu permintaan, bukan kerana kita tak sayang. Sayanglah sebab tu. Dia minta satu benda yang kita tahu benda tu bahaya, kita tak bagi, dia tak tahu. Kita tak bagi, dia kata kita tak sayang. Kita tak bagi tu kerana kita sayang.
Pasal tu banyak benda yang anak-anak kita minta, kita tak bagi. Belum masa. Dia tak reti, bahaya, mudarat. Minta dia, dah jahannam minta beli motor. Kita tak bagi, bukan kita tak sayang. Benda lain dia minta kita bagi, benda tu bahaya. Nabi kata, aku sayang kat hang, tak payahlah pegang jawatan. Benda ni merupakan amanah, dan esok pada hari kiamat, siapa yang pegang jawatan, semua pakat menyesal dan semua akan hina. Melainkan 1-2 orang saja yang betul boleh buat. Nabi kata dekat Abu Zar, cakap terus terang ni, sayang. Oh, kalau kita sayang, kita tegur. Ini sayang macam mana? Yang tu bukan sayang, yang tu bodek. Penasihat Kasim Petelon ni, tahu Kasim Petelon? Kasim Petelon ni dia penasihat kepada Sadiq Sigaraga. Tuan penasihat 25%. Ingat tak? Kita nak kawan dengan satu orang ni, kita nak kawan yang kerana Allah. Kalau kita salah, dia kata benda hang buat ni tak kena. Dia kata hang tu aku malas nak bincang apa, semua tak betul. Kawan kena support kawan lah. Bukan masalah kawan kena support kawan. Benda hang salah, aku kena cakap salah lah. Dia kata kalau aku buat, boleh aku nak bagi kat hang sikit. Dan hang kata lagu tu aku tak mau bagi. Tak apa, tak mau bagi pun tak apa. Aku minta kelapak duit haram hang. Oh, tu dia. Janganlah kita jadi Kasim Petelon. Kasim Petelon macam mana? Macam mana? Boleh. Aku tak cerita lagi. Tak apa, tak payah cerita. Boleh. Sakan penasihat ni bagus betul. Kawan tu tak dan habang apa lagi, dia dah jawab dah. Bagi saya cerita dulu. Tak payah tuan, tak payah cerita. Memang boleh. Kalau tak boleh, kita buat bagi boleh. Itu tugas saya sebagai penasihat, nak bagi boleh. Jangan takut jalan, nanti kita konorlah. Ini undang-undang kanda yang buat. Ini undang-undang kanda yang buat. Menteri nikah kahwin dah habang dah. Bukan timbalan menteri itu, menteri penuh. Menteri nikah kahwin. Salahkah masuk rumah perempuan? Salah. Bukan salah kecil-kecil, salah besar. Ini masuk mal, tak apa, kita boleh kasih padam, kita yang buat. Pasal itu Nabi kata dekat Abu Zar, innaha amanah khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa addaha. Nabi kata yang selamat tak ramai orang yang ambil dan orang yang penuhi amanah itu. Innaka da'if. Direct Nabi bagi, tepat, sepatah Nabi bagi. Terus, innaka da'if. Abu Zar, aku tak boleh bagi kat hang. Hang lemah. Bukan lemah semayang, bukan lemah puasa. Dari sudut kepimpinan, hang lemah. Nabi kata hang kalau 2 orang pun tak boleh urus. Pasal apa Nabi cakap terang lagu tu? Nabi marah, benci, tak suka. Nabi sayang. Abu Zar kata, awsani khalili, telah berwasiat kepada aku kekasih aku. Abu Zar kata, telah berwasiat kepada aku kekasih aku. Siapa dia kekasih dia? Khalili, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisab'in, dengan 7 wasiat. 7 wasiat. Pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Nombor 1, Nabi pesan dekat aku supaya sayang orang miskin dan pi duduk dengan mereka. Orang miskin ni dia biasalah, dia ada apa, rendah diri, lepas tu dia payah nak bergaul dengan orang. Kita tengok orang miskin, kita pi sayang dia. Orang kaya tak payah, bukan tak payah sayang, tak payah suruh, kita nanti sayang dah memang. Nampak? Wa adnu, pi berkawan dengan dia. Orang miskin ni kita pi berkawan dengan dia. Pasal dia jadi rendah diri. Kan? Dia rendah diri, dia rasa lekeh, kan? Biasalah tuan-tuan, dia nak duduk pun depa tu hebat-hebat semua tu, aku kada apa. Kita pi ajak dia main duduk sekali. Ni dak. Mau kalau dengan orang miskin tengok ujung-ujung mata, mau kawan-kawan kaya pantang telefon celapak pi. Kenuri mau kalau hotel tak ada pukul 2, pukul 12 pi dah. Mau kenuri leke-leke tak mau pi, kelah kenuri. Nabi kata syarrut ta'am
ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan ni makanan kenduri. Yud'a ilaihil fuqara, pi panggil orang kaya, pi jemput orang kaya. Wa yutra'u ilaihil fuqara, tak panggil orang miskin. Apa? Tolak ni, tak peduli orang miskin. Nabi kata jangan pi makan kenduri itu. Double standard. Nabi tak bagi. Kan? Ajak makan sekali. Tu satu. Nombor dua apa dia? Wa an anzura ila man huwa asfal minni. Kau tengok orang yang di bawah. Kalau kau senang, tengok orang susah. Kalau kau sihat, tengok orang sakit. Kalau kau pandai, tengok orang kurang pandai. Baru mari rasa syukur. Siapa pesan? Nabi pesan. Nabi ajak dia, kalau nak syukur Abu Zar, jangan langut, tunduk. Kalau langut, kecewa. Kita naik kereta, tengok orang naik motor. Kita naik motor, tengok orang jalan kaki. Kita jalan kaki, tengok orang yang potong kaki. Kan? Tuan-tuan sakit lutut, tengok orang yang kerat kaki. Ada agak lutut sakit-sakit pun, kawan tu memang tak sakit lutut, pasal lutut pun tak ada. Dia kata aku lega, tak ada orang sakit lutut. Memanglah lutut pun tak ada lah. Dia main syukur. Dia main syukur. Kan? Kita mayang atas kerusi, tengok kawan tu terbaring. Ya, kita syukur. Kita boleh duduk mawek tengok kawan tu jentu atas, jentu dah bawah. Kan? Kita takat buh extender atas ya. Orang tak bubuh lagi extender ikat kaki kita. Dan buh ikat kaki sengap itu ketahuan lah tinggi langit kat bawah. Nampak? Kemudian Nabi kata wa an asilar rahimi wa in jafani. Kau pergi sambung silaturahim dengan saudara engkau yang bermusuh dengan engkau. Pergi buat baik dengan saudara yang bermusuh, bukan yang baik dah. Yang baik dah tak ci, yang bermusuh, yang berkelahi tu kau pergi kat tu, kau pergi buat baik dengan dia. Yang keempat, apa dia? Yang ni yang kita nak fokus ni. Wa an ukthir, pesanan kekasih hatiku kepada aku untuk memperbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Abu Dhar, ni aku nak pesan, Nabi nak pesan, kekasih nak pesan. Atas dasar sayang, kau sebutlah banyak-banyak la haula wala quwwata illa. Tuan-tuan, sehari jangan tak ada sepatah la haula wala quwwata. Nak keluar rumah, nak mula kerja, nak mula urusan, nak mula mengajar, nak mula mengaji, nak mula apa, la haula wala quwwata illa billah. Kelebihan dia sangat besar, seperti mana yang kita sebut. Banyak lagi kalau kita nak kongsi, cukup dulu satu dua untuk memberikan semangat, mengetuk pintu-pintu hati kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita selamat di hari akhirat esok. InsyaAllah kita tangguh dahulu kelas kita pada malam ini. Dengan izin Allah kita sambung 2 minggu lagi dengan amalan dan zikir ataupun apa-apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.